Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tingkatan 5 2021 pada hari ini? Pada minggu ini Ustaz cuba habiskan beberapa tajuk untuk kita sebelum masuk pada pembelajaran kita pada hari Jumaat ini. Okey, Ustaz nak habiskan tajuk beberapa tajuk pada minggu ini dan insya-Allah kita cuba habiskan. Okey, pada hari ini Ustaz nak cuba masuk tentang pelajaran yang ke-6, masih lagi dalam bidang Al-Quran, bacaan dan kefahaman. Yang ini tajuk dia ialah kepelbagaian bangsa dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 13. Okey, Ustaz nak terangkan maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan berpuak-puak supaya kamu saling berkenalan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Baiklah murid-murid. Okey, sebab turunnya ayat ini, surah Al-Hujurat ni, sebab apa turunnya ayat ini? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melaungkan azan semasa pembukaan kota Mekah. Terdapat sahabat yang telah memandang rendah kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Jibril alaihi salam telah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan para sahabat tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan bertanyakan tentang tindakan mereka. Lalu turunlah ayat ini. Okey. Jadi itu peristiwa turunnya ayat. Rasulullah suruh Bilal bin Rabah laungkan azan. Masa tu selepas pembukaan Mekah. Tiba-tiba ada sahabat, 2-3 orang sahabat rasa macam memandang rendah kepada Bilal bin Rabah. Yalah, kita fahamlah kan, Bilal bin Rabah ni dia orang kulit hitam. Tidak handsome lah, kulit hitam, tapi suara Masya Allah sedap. Dan walaupun begitu, walaupun dia tidak, orang kata tidak kacak, walaupun kulitnya hitam, tapi Bilal bin Rabah merupakan sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas tu bila para sahabat ni dia duk bercakap-cakap tentang dan memandang rendah pada Bilal, maka malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah, cerita kepada Rasulullah tentang perbuatan para sahabat itu.
Maka Rasulullah pun pergi jumpa para sahabat ini dan memanggil para sahabat ini dan bertanyakan tentang perbuatan itu. Kenapa pandang rendah kepada Bilal lah, contohlah macam tu. Dan turunlah ayat ini. Okey. Apa yang ada terkandung dalam ayat ini? Okey. Yang pertama, tuntutan saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa. Di negara kita ada berapa bangsa? Banyak bangsa. Bangsa yang paling utama ialah bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Kan? Okey. Kita sepatutnya mengenali antara satu sama lain. Itu adalah tanggungjawab kita dan dituntut oleh agama. Kita diharamkan untuk bergaduh sesama bangsa kita. Contoh, orang Melayu bergaduh dengan India, orang India bergaduh dengan Cina, orang Melayu bergaduh dengan Cina. Itu tak boleh. Perkara-perkara itu dilarang sama sekali dalam Islam. Bahkan Islam menyuruh untuk mengenali antara satu sama lain. Itu berbilang bangsa. Berbilang bangsa. Okey, tuntutan saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa ada 4. Yang pertama, menjalin perpaduan dan perhubungan yang harmoni. Yang kedua, mengiktiraf kemuliaan dan harga diri manusia tanpa mengira rupa paras dan etnik. Tidak kiralah dia orang apa, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, walaupun berbeza kaum, tetapi kita mesti mengiktiraf kemuliaan, harga diri manusia. Mereka juga manusia seperti kita. Okey, yang ketiga, menjalin hubungan dengan orang bukan Islam selagi mereka tidak memusuhi Islam. Islam menggalakkan kita mengeratkan silaturahim, mengeratkan hubungan antara orang yang bukan Islam selagi mana mereka tidak memusuhi Islam. Yang keempat, menggalakkan integrasi dan kerjasama yang akan saling melengkapi antara satu sama lain. Maksudnya hubungan diplomatik Islam menggalakkan mengeratkan interaksi kerjasama dengan orang yang berbagai bidang bangsa. Baiklah, murid, itu adalah yang pertama, tuntutan untuk kita mengenali manusia pelbagai bangsa. Okey. Seterusnya, yang kedua, Ustaz nak cerita keutamaan bertakwa. Keutamaan takwa. Dalam ayat ini, ayat surah Al-Hujurat, ayat yang Ustaz baca tadi, menyeru kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama, keutamaan takwa. Yang pertama, manusia adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira orang tu handsome, tidak kira orang tu tak handsome, tidak kira orang tu cantik, tidak kira orang tu tak cantik, tidak kira orang tu kulit putih, kulit hitam. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, manusia adalah sama. Yang membezakan adalah takwa. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat jantina atau bangsa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang hati dan amalan hamba-hambanya. Okey, seterusnya yang ketiga, meyakini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui makhluk ciptaan sebagai asas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nombor 4, menunaikan hak sesama manusia walaupun berbeza kaum dan budaya, kerana perkara itu merupakan sebahagian daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dilaksanakan. Haram bagi kita kalau kita melakukan perbuatan buruk kepada golongan
yang bukan seagama dengan kita, yang tidak menentang dan tidak memusuhi agama kita. Haram. Jadi malah Islam itu mewajibkan kepada umat Islam kita, untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Okey, apakah pengajaran ayat yang dapat diberikan melalui tajuk kita pada hari ini? Okey, Ustaz nak bawakan di sini 3 pengajaran ayat. Tajuk kita mengenai kepelbagaian bangsa dalam Islam. Tajuk ini adalah tajuk pelajaran yang ke-6 bidang Al-Quran. Okey, apa pengajaran ayat? Okey, ada 3. Yang pertama, kita sebagai umat Islam, kita hendaklah saling bekerjasama untuk membina kehidupan yang harmoni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah menghormati kepelbagaian budaya supaya wujud persefahaman dalam kalangan masyarakat. Dan yang nombor 3, kita hendaklah berusaha untuk membaiki akhlak kita supaya menjadi insan yang bertakwa. Jadi kalau dulu kita dengar kata orang Islam kena sama-sama orang Islam je, orang bangsa lain kita tak boleh tolong, itu salah. Islam tidak mengajar mementingkan diri sendiri. Islam menggalakkan perpaduan antara kaum. Okey. Jadi itu sahaja tajuk kita pada hari ini. Dan Ustaz akan bawakan lagi untuk tajuk esok. Untuk minggu ni Ustaz cuba habiskan beberapa tajuk. Sebab nanti kita habiskan tajuk, nanti kita akan masuk lagi tajuk ni untuk selalu menjadi revision kepada kita, dan kita akan ulang insya-Allah. Okey, jadi Ustaz harap semua faham dengan tajuk kita pada hari ini, dan Ustaznya boleh jawab soalan yang Ustaz berikan di dalam Google Form. Okey, jadi esok insya-Allah Ustaz akan, esok hari Rabu, okey, Ustaz akan masuk tajuk seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.